Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallallahu sirrah. Paslon iaitu pasal menyatakan bersalahan hukum lapar dengan sebab kesalahan kelakuan manusia dan bersalahan kelebihan lapar sebab kesalahan kelakuan manusia. Maknanya tak sama hukum dengan sebab besar keadaan kedudukan manusia itu berbeza-beza. Itu yang dibahas ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah, lam annal ju' al-mahmudu annal ju'a al-mahmudah huwa alladhi la yushghiluhu an zikrillah ta'ala wa idza kharaja 'anil hadd syaghala illa fi haqqi man ghalabat 'alaihi syahwatun 'azimatun falyaf'al zalika liyukrihaha fa in lam yakun kadzalik fa khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Artinya ketahui olehmu hai orang yang menjalani akan jalan akhirat, bahawasanya lapar yang dipuji oleh syarak itu ialah lapar yang tiada membimbangkan daripada zikrullah. Ya, lapar sekadar jangan bimbang, jangan dia lapar terus nak buka mulut zikir untuk dia lembik atau teruk noh. Ya. Sebab kita berlapar sini tujuan kita apa? Untuk memudahkan ibadah. Ya. Tapi bila ibadat jadi cacat dengan sebab lapar tu dah lain tajuk pula, lagi tajuk. Lapas ni bermakna qillatu ta'am, mengsedikitkan makan, bukan terus tak makan, ya. Qillatu ta'am hiyal ibadah, mesedikitkan makan adalah ibadat. Iza aqallu rajul tum'ah, iza aqallu rajul at'ma mulia jawfuhu nuran. Apabila seorang mengurangkan makan, maka dipenuhkan batin hati dengan nur. Ya, bukan terus tak makan tu lain tajuk pula. Sampai tak boleh berzikir tu dah lagi tajuk. Dan apabila berlebihan mengurangkan makan itu sekira-kira keluar daripada had lapar yang pertengahan, nah saya membimbangkan daripada zikir, mana mengganggu, terganggu dia untuk zikrullah, maka demikian itu bukan lapar yang dipuji oleh syarak tu. Ya, itu lapar tu tak dipuji oleh syarak. Yang tersebut kelebihan dalam bab hadis Nabi SAW dulu. Melainkan pada hak orang yang ghalib atasnya syahwat perutnya, yang amat besar, perut dia pun besar. Yang ni yang sangat gemar daripada makan, kejap-kejap makan, kejap makan, makan pula pelik pada orang. Orang sepinggan dia 3. Gemar makan makanan, maka ketika itu disuruh ia dengan demikian, mana potong banyak sikit makan itu, jangan maknanya ikut, yakni disuruh dengan riyadah, yakni dengan apa, mengurangkan makan. Dan jikalau keluar daripada had yang demikian sekalipun hingga jadi hilang syahwat, ya, perutnya yang sangat gemar akan makanan itu, sekira-kira jadi biasa ia mengurangkan akan makanan, sampai makan dia dikurang biasalah. Dia nak ajar apa tu. Sebab tu bila kurang makan banyak kelebihan. Segi zahir dia pun besar dah. Sebab dalam perubatan pun bila maidah kita tak terlampau berat, dia sihat. Ni apa sumbat tak berhenti kawan. Yang ni sekira-kira jadi tabiat syahwatnya pada pertengahan. Dan dikalau tiada sangat ghalib atasnya syahwat perutnya, maka iaitu sebaik-baik pekerjaan ialah lapar yang pertengahan saja, seperti yang tersebut dahulu itu. Ya, kadar makan dia, sukatan makanan telah dibahas dulu. Sebab maknanya perut bila kata dia tidak terlalu berat, dia ringan untuk ibadat. Dia kalau ada berat kan dia layu. Jadi adik-beradik dia apa? Tidur. Perut dah kenyang, mata pun galip. Sebab kalau dia bonok, dia orang tak makan berat malam tu. Buat malam dia nak ngaji banyak. Lepas isyak dengan persatu kedua pada ada kitab, kan? Dia kalau makan berat yang jawab di depan kitab, dia tidur. Jadi makan sebelum daripada maghrib. Kalau kita di pondok itulah, makan nasi apa sebelum maghrib. Kalau malam tu minum ringan je lah. Sebab biar terlampau kenyang kan dia mengantuk. Bila mengantuk kan tak ada apa tu, baca kitab dengan mana pergi pun tak tahu. Ada satu cerita di pondok kan, satu budak ni mengaji dalam masjid kan. Bila tu gua Allah alam dia tidur. Kali orang kenakan sekali. Kenapa dia tidur yang kejut kan nanti. Kunci pintu semua keluar. Agak pukul berapa disadar mesti tak tahu. Dia sadar tadi nak keluar, duduk sampai subuh. Besok lagi tengok terang mati. Tak tidur lagi lah. Tidur kita kunci pintu. Dia ada juga yang dia nak kuat tidur tadi.
Kadang-kadang penyakit pada dia tengok kita terus tidur. Dan dari kena inilah berkata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, fa iza arafta hadza fa'lam anna afdalah ya bil idafa ila tab'i al-mu'tadil an ya'kula bihaitsu la taskulal ma'idah wala yuhissul bi alamil ju' aidan bal yansa batnahu fala yu'assiru fihi aslan fa inna maqsudal aql ibqa'ul hayah wa quwwatul ibadah. Kemudian wasikalul ma'ida yumna'u minal ibadah wa alamul ju' aidan yushgilu al-qalb wa yamna'u minha fal maqsudu an ya'kula aklan la yabqa li ma'kuli fihi asarun liyakuna mutashabbihan bil malaikah fa innahum muqaddasuna an sikalit ta'ami wa alamil ju' wa ghayatul insanu al iqtida'u bihim wa iza lam yakun lil insani khalasun minasy syaba'i wal ju'i, kalau itu fa abadal ahwali anit tariqi al wasat ya huwal i'tidal. Maka apabila telah engkau ketahui akan hukum yang tersebut itu, maka ketahui alimu bahawasanya yang terlebih afdal dengan dinisbahkan kepada tabiat orang yang mu'tadil. Mu'tadil mana orang yang pertengahan, bahawa makan ia akan makanan sekira-kira tiada merasai dengan berat perut. Dia makan sekadar tu, jangan sampai dia terasa berat perut kan, berasa kan makan banyak. Jangan macam tu, makan sekadarnya. Dan tiada merasa dengan sangat lapar. Dia dimakan tu jangan sampai menghilangkan lapar sangat. Nak bangun dah payah, daripada berat perut pun dibangun nak payah, macam JCB pula, bertongkat. Tetapi lupa ia akan lapar perutnya itu dan tiada memberi bekas di dalam perutnya lapar itu sekali-kali. Mana jangan sampai kelaparan membawa mudarat lah, membawa nak zikir untuk ibadat pun dah payah. Kerana maksud makan akan makanan, maksud jangan suap makan, jangan teguh air minum, melainkan kasat ada. Maksud tu mana kasat kita apa? Mengekal kehidupan dan menguatkan diri untuk beribadat. Kita buat niat makan minum ni untuk dapat kesihatan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, akluhu kal bahaim, makan ni macam kaki empat. Ya. Dan berat makanan itu menegah daripada berbuat ibadat. Nak bangun dan berat, layu mata kan, dah makan banyak. Dan sakit lapar pula membimbangkan hati daripada menegahkan daripada buat ibadat juga. Kalau terus tak makan, lapar terus sangat pun jadi macam tu juga. Jadi ambil pertengahan. Tu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kaedah ni. Kita makan untuk beribadat, bukan hidup itu untuk makan. Maka yang dimaksudkan itu bahawa makan itu akan makanan yang pertengahan. Dabit dia sekira-kira tiada tinggal bagi makan itu dalam perutnya bekas sangat lapar. Sekira sangat lapar tu hilang dah cukup. Dan tiada tinggal dalam perutnya bekas sangat kenyang. Itu kalau dia nyak banyak sangat. Lepas tu Imam Ghazali kata, kalau diberi makan kamu dua jenis makanan, yang sedap dengan yang tak sedap, maka naklah kamu makan yang sedap dulu. Bukan kata makan tak sedap lah, betul, bukan. Tujuan makan sedap supaya mensedikitkan makan. Biar kita makan yang sedap, kalau orang bawa yang lain tak sedap, tak makan lah dia. Tapi kena makan yang kurang sedap, orang datang lagi sedap, wah ni kena try sikit dia. Yang makan sikit, orang bawa lagi sedap, dia try sikit lagi, dia tak boleh bangun kan. Ya, jadi makan yang sedap dulu. Tujuan dia tu niat untuk mensedikitkan makan. Dia nak makan sedap kan, orang bawa kurang, dia tak nak lah, dia jeling ni. Ini mula-mula keluar cengkering, betul ujung sati. Oh, lagi dia bedal kan. Buat kambing gulik lah. Oh, lagi dia tala. Ya, ni adalah makan yang dimaksudkan, yang dipuji oleh syarak. Makan akan pertengahan. Sekira-kira tiada berasa dalam perut itu sangat lapar, dan tiada berasa sangat kenyang. Itu dia. Makan banyak sangat kenyang sangat.
Ini lapar sangat balik ke pertengahan. Supaya adalah yang demikian itu menyerupai akan malaikah, kerana mereka itu maha suci daripada makanan dan maha suci daripada sangat sakit lapar. Ya, mereka tak nak lapar. Dan sehabis-habis maksud manusia itu ialah mengikut dengan perangai malaikah dan bersifat dengan sifat malaikah, sifat yang baik malaikat kan. Maka jikalau tiada kuasa bagi manusia itu berlepas daripada kenyang dan lapar tu tak boleh. Sebab di awal lagi kan, maka sejauh kelakuan daripada sangat kenyang dan sangat lapar. Maknanya jaga jangan sampai sangat kenyang dan sangat lapar. Iaitulah pertengahan. Yakni saya kelakuannya itu makan akan makanan yang pertengahan, yakni jangan sangat kenyang dan jangan sangatlah lapar. Sebab sabda Rasulullah SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan ialah pertengahan. Atau di antara semua hal kita buat yang pertengahan itu amat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah disyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu. Wa kulu makanlah, Tuhan suruh, washrabu dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan melampaui. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya ta'ala tak kasih orang yang musrif, mana orang yang melampau, ya. Melampau di sudut Islam pandangan, Islam dah ukur benda tu. Jangan terlampau, maknanya apa? Banyak atau terlampau kenyang. Dia sederhana. Tuhan suruh makan bukan tak suruh, ya. Jadi tapi bersifat dengan sederhana. Jangan melampau. Melampau tu banyak sudut lah. Sama ada melampau di garis had, mencari makanan tu pula dah terlibat benda tak elok, benda haram dibuat ke apa kan. Kita dah bersih itu pula, maknanya kaji dia, niat kita biar bersih untuk ibadat. Baru dah makanan tu jadi pembantu sebab bagi benda yang baik, dia akan memerlukan amalan yang baik. Kita makan yang halal, dia akan ada nur, ibadat tu terang senang buat. Kalau dia makan yang haram, dia gelap, ya. Yang payah nak baik. Sebab tu bila kita buat ibadat seberat, kena cek balik kat mana silap. Kadang-kadang silap perkataan, ada-kadang silap pemandangan, ada-kadang silap pendengaran, ada-kadang silap pemakanan dan sebagainya. Sebab kita cek balik supaya sentiasa cermin hati itu bersih, layak menerima pancaran makrifat daripada Ta'ala. Dan lagi kata Imam Ghazali, wallahu a'lam.